rahimahullah wa nafa'ana bil fidrain amin. Maka bersalah-salahan ulama ahli tasawuf maka bersalah-salahan ulama ahli tasawuf kata kebanyakan orang khawas ahli tasawuf yang demikian itu tiada membatalkan akan tawakalnya. Sambungan daripada tajuk kelebihan tawakal, yang mana sifat tawakal itu adalah amalan, satu amal yang mana ulama menyebut bahawa amal itu ada dua. Satu amal anggota tubuh badan kita, satu lagi amalan hati. Jadi amal kita ada dua. Satu tubuh badan kita beramal, satu lagi hati kita beramal. Tubuh badan kita beramal, itu nampak gerak-geri dia. Kita solat, kita bangun, kita rukuk, kita sujud. Kita baca Quran, kita membaca Quran menyebut dengan lidah. Kita bersedekah, kita keluarkan duit, menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang lain dinamakan amal yang zahir. Adapun amal hati ini disebut sebagai amalan berbentuk ma'nawi. Amalan yang tidak nampak. Kita tak nampak orang tu beramal. Orang sabar kita tak nampak. Orang tu penyabar kita tak nampak. Orang redha kita pun tak nampak. Seorang yang pemaaf kita tak nampak lah. Kalau duduk diam tu kita tak nampak. Tapi kalau dilakukan pemaaf itu dengan kata-kata dia, saya maafkan kamu, tu nampak. Sabar macam itu juga. Dia ada sifat sabar dalam dia, dalam diri dia. Tapi kalau tidak zahir, tak nampak gitu. Kecuali ada musibah datang, nampak dia sabar. Dia adalah benda dalaman. Maka kata ulama, amal berbentuk dalam ini dia lebih besar nilai dia. Lebih besar nilai dia. Sebab itu para ulama berusaha untuk menambahkan amal yang dalam ini lebih daripada amalan yang luar ini. Bahkan menambahkan amal yang dalam itu lebih besar nilai dia. Sebab itu ada kata-kata islahul qalbi zarratan khairun minal amali jabalan. Orang memperbaiki hati dia, membaikkan hati dia walaupun sebesar zarah, tambah baik dia, itu lebih baik daripada dia menambahkan amal sebesar gunung. Dia tambahkan amal dia banyak. Minggu lepas tak berapa banyak amal dia, minggu ni dia banyak betul nampak dia beramal. Sedekah pun nampak betul banyak dia. Umpama gunung lah. Tetapi ulama kata dia membaiki hati dia satu zarah. Daripada semalam, hari ni baik sikit. Banyak manalah baik dia? Satu zarah. Maka kata ulama, islahul qalbi zarratan khairu minal amali jabalan. Membaiki hati itu satu zarah, itu lebih baik, lebih afdal daripada membanyakkan amal yang zahir walaupun sebesar gunung. Kata-kata itu menggambarkan apa? Kata-kata menggambarkan bahawa amalan hati ini besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jangan kita pandang remeh lah. Jangan kita pandang remeh, ataupun jangan kita tidak faham makna itu. Terkadang orang dia suka menambah amal dia, baiklah. Tapi dia membiarkan kebaikan hati dia. Sebab tu ada hadis yang pernah kita baca, menambahkan ikhlas ibadat itu lebih baik daripada membanyakkan ibadat.
Menambahkan ikhlas itu lebih baik daripada menambahkan amal. Jadi pilih modal, jadi modal lagi tu. Kalau sedekah 10 sen tu 10 sen lah. Tak penting, yang penting ikhlas. Tak kisahlah. Tak bertambah pula sedekah, baru belajar ustaz tu kata. Yang penting tambah ikhlas. Alhamdulillah minggu ni saya ikhlas pada minggu lepas. Minggu lepas bagi berapa? 10 sen. Minggu ni 10 sen lah. Terpulang. Sebab ada kata-kata riwayat akhlis dinaka. Akhlis dinak. Ikhlaskan agama kamu. Ikhlaskan amal kamu. Bermaksud usaha untuk tambahkan ikhlas itu. Yakfika amal qalil. Memadai amal kamu yang sedikit. Bermaksud amal yang sedikit dengan ikhlas itu lebih bernilai daripada amal yang banyak kurang ikhlas. Jadi bermaksud amal hati ini besar nilai dia. Sebab tu para ulama berusaha untuk menjaga amal-amal hati ini. Maka kita masih lagi dalam tajuk amalan hati namanya tawakal. Maksud tawakal ini adalah setakat manakah kuatnya sandaran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin kuat sandar kita kepada Allah kecuali bertambah yakin kita pada Allah. Tambah yakin pada Allah, kuatlah sandar. Macam orang yakin duit itu segala-gala kan. Dia yakin duit segala-gala dia, maka hati dia bersandar pada duit. Ada duit dia rasa togap. Tak ada duit dia lemah. Sebab keyakinan dia bahawa duit itu kekuatan. Jadi dia rasa duit kuat, maka bila ada duit dia rasa kuat. Maka dia bersandar pada duit. Ada orang rasa manusia itu kuat. Manusia dia kuat kan. Lagi ramai manusia sokong dia kuat. Sebab pada keyakinan dia, bila ramai orang duduk belakang dia kuat. Maka dia bersandar pada manusia. Sebab dia rasa itu kuat. Maka semua itu suatu kekurangan. Semua itu suatu kesalahan faham pada kita. Agama mengajak kita supaya yakin kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya bila kita yakin kekuatan itu ada pada Allah, maka hati kita akan bersandar pada dia. Hati kita bersandar pada dia. Sebab tu ulama menyebut keyakinan kami kepada Allah lebih lagi daripada sesuatu yang Tuhan beri kepada kami berupa harta dan sebagainya. Jangan kita rasa bila kita ada harta, selamat dunia itu. Kita rasa selamat. Tak salah pandangan macam tu. Kita kena rasa selamat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa pun yang boleh menyelamatkan kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menegur para sahabat. Tak salah dalam peperangan Hunain. Peperangan Hunain. Sebelum tu orang Islam dah pun berperang dengan peperangan Badar, peperangan Uhud. Dalam keadaan umat Islam sedikit. Orang musyrikin berkali ganda ramai dia. Tapi ketika itu kuat iman para sahabat, menang. Maka dalam peperangan Hunain, umat Islam ramai. Dalam perang itu ramai. Tak ingat sama ramai ataupun lebih ramai orang Islam. Sehingga orang Islam rasa selesa, rasa kuat dengan ramai itu. Wah, kalau macam ni tak ada masalah, boleh menang saja. Kalau masuk peperangan Badar, masuk perang Uhud, bulat hati dia bergantung kepada Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan, Ya Allah. Sentiasa hati dia bersandar pada Allah. Bimbang, tambah pula senjata tak banyak, bilangan pun tak banyak, tak ramai bilangan dia, maka hati dia bersandar pada Allah. Dalam peperangan Hunain, umat Islam ramai. Maka para sahabat bersandar pada ramainya. Maka Tuhan kalah kan? Kalah tentera Islam. Maka turun ayat Allah Ta'ala menegur bahawa umat Islam ni rasa kagum dengan ramainya itu.
Maka rasa yakin dengan ramainya, kuat dengan ramai. Maka Tuhan kalahkan. Supaya jadi situ pengajaran, jangan sandarkan kekuatan pada ramainya kamu. Sandarkan kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarah-sejarah yang berlaku itu dapat pengajaran kepada kita, begitu juga kita. Walaupun duit kita banyak, walaupun pangkat kita besar, jangan kita sandar pada kekuatan-kekuatan itu. Salah kita. Akan jadi hina kita akhirat nanti. Sebab ada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan harta, sama ada Allah Taala berikan kita kekuatan pangkat, sama ada Allah Subhanahu berikan kita kekuatan sehat. Orang semua dah sakit dah. Kita umur 70 maintainnya lagi. Jangan bangga pula. Anda ni. Itulah orang tak makan tungkek ali dan makan. Contoh ni. Jadi dia rasa dia handa, tak boleh. Kita kena sandar pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan-kekuatan lahiriah berbentuk sihat, berbentuk harta, berbentuk keluarga, ramai tak kisah dah. Kalau meninggal seorang ramai dia ada 20 nak cu kan. Orang dia rasa puas. Orang depan tu kesian, keluarga tak ramai. Meninggal seorang, meninggal dua. Kita tak masalah. Meninggal seorang ramai keluarga. Mana kita bersandar kekuatan pada manusia. Tak boleh. Ya Rabbana ya